Jom. Okey deh. Ayah, 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 ayah. Ya, Man. Ada apa? Ayah, Aman nak duit RM1 boleh? Shh. Nak beli apa? Mainan kan? Tak cukup ke mainan dekat rumah kita selama ni? Alah, ya. Dah. Ambil duit ni. Ayah, Ustaz Aman cakap kalau kita sedekah, nanti ada malaikat baik yang doakan kita. Doakan Aman, ayah, ibu dan semua orang yang Aman sayang. Makan ayah. Makan ayah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak satu hari pun di mana pada pagi harinya seseorang hamba ada padanya malaikat yang turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya pula berkata, "Ya Allah, hancurkanlah orang yang kedekut." Masya Allah, tidak mahukah tuan-tuan dan puan-puan didoakan oleh para malaikat ini? Ayuh, sama-sama kita perbanyakkan lagi amalan sedekah dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan bangunan baru Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam sekarang juga. Ketika ini, kedudukan Surau Al-Jannah berada di tengah-tengah kepadatan penduduk dengan anggaran 90% merupakan penduduk Islam, menjadikan Surau Al-Jannah satu-satunya surau tumpuan untuk beribadah dan beraktiviti, terutamanya solat Jumaat. Keadaan jemaah yang melimpah keluar walaupun setelah dipasang 4 buah kemah tambahan menjadikan Surau Al-Jannah ini sangat-sangat perlu diperbesarkan. Pembinaan bagi menaik taraf bangunan baru Surau Al-Jannah ini akan menampung hampir 1,000 jemaah dalam satu-satu masa, di mana ianya akan dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan seperti ruang solat 2 tingkat, bilik pengurusan jenazah, bilik utiliti, bilik mesyuarat, tempat wuduk, tempat letak kenderaan, stor serta pelbagai lagi kemudahan bagi kegunaan muslimin dan muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud ada 7 golongan yang akan Allah naungi dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya orang yang bersedekah lalu ia menyembunyikannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Tunggu apa lagi? Ayuh gandakan rezeki dan pahala dengan membangun rumah Allah Ta'ala ini. Berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan bangunan baru Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam sekarang. Masya Allah, ganjaran dunia dan di akhirat. Bersama dengan saya untuk ceritakan dengan lebih lanjut ialah Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, seorang pendakwah yang kita pastinya kenali, dan juga Encik Arif Abdullah, pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Surau Al-Jannah. Dan surau ini terletak di Seksyen 23 Shah Alam. Tuan, kena banjir tak hari itu? Alhamdulillah, semua merasa banjir. Seksyen 23. Akbar. Allah Setinggi bagi mana sama masa rata. itu naik? Allah bagi sama rata. Airnya naik lebih kurang 2 ke 3 kaki. Dan Surau Al-Jannah juga terkesan. Kapetnya habis. Total loss. Buku-buku dan kitab-kitab yang kita letak agak Rendah. baras agak rendah tu juga habis. Tapi kita hari ini kita lupuskan dengan kaedah yang mengikut cara Islam lah. Masya Allah, ya Allah. Jadi insya Allah kita ajak para penonton semua, moga dengan para penonton melihat dan tahu tentang musibah yang menimpa surau ini, kita semangat untuk membantu. Okey. Baik, Ustaz, insya-Allah kita ceritakan macam mana kita nak sama-sama membina surau ni. Okey, bismillah, alhamdulillah. Farah juga Encik Arif dan juga semua sidang penonton TV Al-Hijrah, kita biasa berdoa, dan satu doa ni diajar oleh Nabi SAW. Nabi SAW selalu baca doa ni untuk jadikan doa tu juga mustajab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuhan, bagi kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami daripada api neraka. Perhatikan betul-betul, Nabi SAW minta supaya Allah Ta'ala bagi kebaikan dunia dan kebaikan akhirat.
biasanya kalau kita fikir kebaikan dunia dan kebaikan akhirat ni dua benda yang berbeza terus. Orang bekerja, lepas tu malam pergi masjid. Kita rasa macam tu, ini dunia ni akhirat. Tapi sebenarnya kita selalu fikir bila macam tu sebenarnya salah cara fikir kita. Sebab ada saja benda-benda yang melibatkan duniawi kita boleh dapat akhirat, dan ada juga sebenarnya perkara yang akhirat yang Allah Taala janjikan dunia. Antaranya adalah sedekah. Dan bila kita bersedekah, sebenarnya Allah Taala gantikan yang banyak pula dekat dunia lagi. Bukan saja di akhirat, dekat dunia lagi Allah Taala dah ganti. Dan bahkan orang yang susah, dalam satu ayat Quran Allah Taala sebutkan wa man qudira alaihi rizqu, siapa yang susah rezeki dia macam disempitkan oleh Allah, maka berinfaklah. Bila infak, Allah Taala akan kayakan. Allah akan kayakan. Maknanya projek tu ataupun kita punya amalan tu adalah untuk akhirat, tetapi sebenarnya dunia pun kita akan untung. Dan antara banyak-banyak keuntungan yang kita nak, tentulah antaranya lah adalah keuntungan yang berpanjangan. Bukan keuntungan yang one off je. Betul, keuntungan one off ni pun penting. Macam kita belanja makan. Tadi saya sarapan ada kawan belanja makan, kan? Jadi alhamdulillah. Tapi tu one off aja mungkin. Ataupun mungkin panjang sikitlah, selagi mana saya kenyang, selagi mana saya sihat, maka dapatlah pahala, kan. Tapi cuba bayangkan orang sembahyang dekat surau. Orang belajar, ada kelas kafar, kan? Ada orang belajar Quran, kan, siang malam. Adanya majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah zikir dan sebagainya, orang bermesyuarat dan sebagainya. Semua tu berpuluh-puluh tahun, selagi mana surau tu masih lagi elok, kita dapat pahala yang berpanjangan walaupun kita dah baring dalam kubur. Ini tak cara orang yang bijak berinfak. Dia nak keuntungan akhirat dan keuntungan dunia, dan keuntungan akhirat itu pula yang berlipat-lipat kali ganda dan berterusan pula. Contoh macam Encik Arif sendiri dan juga tim lah keseluruhan jawatan kuasa pembangunan Surau Al-Jannah. Mudah-mudahan pahala itu pun berpanjangan, kan, berterusan, dan kita pun nak terus serta sekali. Sebab tadi saya bersembang Encik Arif, saya kata kalau sekadar nak mengkritik, ramai orang boleh mengkritik. Saya kata banyak-banyaklah jenah kalau kita buat biro-biro dalam jawatan kuasa ni. Biro paling ramai sekali orang akan sertai adalah biro pengkritik. Itu paling ramai. Sebab sekadar nak mengkritik, nak memberikan idea ataupun nak mengutuk, semua orang boleh. Tapi kita nak bersama. Kita nak bersama, maka kita boleh infak. Cara pun senang, kan, dah ada kat bawah tu, kan. Sekadar nak buka sekejap je kita punya handphone, cari je, tekan tek, dapatlah bersama. RM10, RM100, RM1,000 terpulanglah, kan. Yang pentingnya kita nak bersama untuk mendapat keuntungan dunia dan keuntungan akhirat. Insya-Allah. Baik, Tuan Arif, boleh ceritakan pada kita semua kos pembinaan surau dan apa yang akan dibina? Okey, sehingga saat ini memandangkan kos bahan mentah dan apa ni mungkin akan meningkat lagi. Jadi apa yang kita telah reka bentuk sehingga hari ini, kos pembinaannya adalah sebanyak RM5 juta Malaysia. Dan kita setakat ni kita menjangkakan dalam desain itu kita akan ada bilik mesyuarat, bilik imam, bilik AV dan bilik utility, bilik jenazah, dan apa yang paling penting saya nampak di sini adalah kita ada kafe Al-Jannah di belakang bangunan yang kita akan buat nanti. Dan kafe Al-Jannah ni sebenarnya menjadi pusat komuniti kepada komuniti di sekeliling itu. Sebabnya selepas pada majlis-majlis ilmu, lepas solat yang kita laksanakan, solat jemaah, dan biasanya kami berkumpul di belakang tu, kita diskusi secara tidak santai, formal. Jadi secara tak langsung Kariah di Seksyen 23 ni kita menjadi lebih akrab dan lebih rapat lagi, dan keseronokan duduk di Surau Al-Jannah ni itulah bendanya, salah satunya. Tuan Arif, daripada melepak kat luar, baik melepak kat masjid, kan? Masuk waktu surau, kita pun malu tak solat awal waktu. Okey, jadi kita wawarkan kepada para penonton untuk sama-sama menyertai inisiatif untuk membina masjid dan surau. Saya cadangkan sangat-sangatlah sebab sekarang ni surau kita ni sampai melimpah keluar, sampai kata 4 kemah pun tak muat untuk orang sembahyang, kan, sembahyang Jumaat dan sebagainya. Maka paling mudah sekali buka tu je, www.infaksuraualjannah.com, infaksuraualjannah.com. Dalam tu ada dah semua maklumat, kan. Ada nombor akaunnya, ada nombor telefonnya, semua ada. So infaksuraualjannah.com. Buka sekarang lah, jangan tunggu-tunggu, kan, sebab ini peluang yang maknanya Allah Ta'ala dah bagi kita
ruang untuk buka TV Hijrah pagi ni, tengok As-Salam pagi ni, bukan sekadar dengar Farah bercakap dan sebagainya, tapi kita nak ada action, kan? Ada sesuatu yang kita dapat. Dan salah satu yang kita dapat adalah peluang untuk kita bersama-sama dalam projek ini. Projek ni bagi saya simple je. Saya kata kita takkan nak biar Cik Arif dengan tim dia je dapat pahala. Rugilah kalau kita bagi dia orang aja kan. Dia orang memang dia orang lah. Tapi kita ni sendiri, kita boleh berwakaf juga untuk keluarga kita yang dah pergi. Kan kita wakafkan untuk datuk nenek kita, siapa-siapalah kan, mak bapak kita dan sebagainya. Kita wakafkan untuk orang yang kita sayang supaya mudah-mudahan mereka juga mendapat pahala yang berpanjangan yang dipanggil sebagai sedekah jariah. Sedekah yang berlari, yang mengalir. Jariah ni mengalir dalam keadaan laju. Deras. Jadi biar mudah-mudahan pahala kita pun deras juga masuk ke dalam kubur kita nanti ataupun kubur mak bapak kita. Bila saya fikirkan tentang sampai dah buat kemah tu kan, macam dah perlu sangatlah, dah sampai 4 kemah tu. Itu tempat panas solat kot kan. 4 kemah dan kita tambah lagi 2 kemah sebenarnya. Tempat untuk 6 bersolat jemaah. Dan di bawah tu cuma kita letak hamparan tikar. Allah. Dan bila waktu hujan cuba bayangkan jemaah-jemaah ni keadaannya macam mana. Hujan satu, panas pun satu sebenarnya. Hujan basah dan panas tu memang confirm lah panas. Kan? Itulah yang jemaah surau Al-Jannah terpaksa hadapi sekarang. Tuan Arif, Ustaz, saya nak minta izin kita kongsikan visual kesan banjir. Sebab saya dimaklumkan ada visual kesan banjir yang kita nak kongsikan. Saya rasa insert. Dan inilah suasana yang berlaku di surau di sekitar seksyen 23. Allah. Surau dekat area mana tu? Kalau kat situ ada? Tak nampak. Ada surau situ. Ada. Yang bahagian putih tu ke? Yang putih tu. Oh, insya-Allah memang itu adalah kawasan terkesan. surau yang memang ditenggelami seluruhnya seksyen 23 tu. Ya Allah. So masa tu keadaan dekat sana memang ada tak kawasan yang sampai ke bumbung tenggelam? Setakat ni tak ada sebabnya seksyen 23 ni rata-ratanya rumah 2 tingkat. Okey, tapi bawah surau tu surau 1 tingkat. tinggilah. Dan yang surau yang akan kita bina nanti adalah surau 2 tingkat. Kena buat 2 tingkat. Dan saya tengah fikirkan mungkin kita akan tinggiskan sedikit level lantai itu sebab kita mungkin bersedia untuk jangka masa-masa akan datang dari segi mungkin kemungkinan banjir yang akan berlaku. Baik. Baik. Jazakallah khairan kathiran Tuan Arif, Ustaz. Moga apa yang Ustaz dan Tuan Arif bawakan kat sini adalah memberi peluang kepada kami untuk cari tempat untuk jannah kami juga, insya-Allah. Dan pastinya insya-Allah apa yang kami kongsikan, platform yang kita kongsikan di Kajat TV melalui program Assalamualaikum adalah platform yang sahih, bukan skamer. Insya-Allah itu yang paling penting sekali. Sebab itulah kena berinfak ataupun buat amal jariah melalui platform yang sahih. Baik, kita rehat seketika para penonton, terus menonton dengan saya di Assalamualaikum. Ayah, Aman nak duit RM1 boleh? Ambil duit. Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Tunggu apa lagi? Ayuh perbanyakkan amalan sedekah dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan bangunan baru Surau Al-Jannah Seksyen 23 Shah Alam sekarang.